Assalamualaikum semua. Selamat datang ke My FX Journal. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke 10 Mei dan ini adalah analisa untuk daripada tarikh besok, iaitu 11 hari bulan sehingga ke 15 hari bulan. Saya pun nampaknya disebabkan saya dah tengok keadaan market selama 3 tahun dan saya rasa untuk kali ni saya dah bersedia untuk trade secara menggunakan live account. Saya akan trade menggunakan live account saya. Jadi mulai esok akan sentiasa ada update-update yang baru berkenaan dengan berapa saya punya account akan grow. Dan of course saya akan kongsikan kepada anda semualah segala pergerakan market untuk setiap hari. Tapi mungkin lambat sikit sebab saya bekerja, but it's okay. Kali ni saya akan trade dan saya akan trade menggunakan modal 100 USD. Itu permulaannya lah. Jadi kita akan mulakan dengan analisa pasaran setiap minggu lah. Kita akan mulakan dengan tengok Forex Factory, iaitu minggu depan kita akan ada NZD, news berkenaan dengan NZD, iaitu NZ Business Confidence. Previous nampaknya menurun, jadi kita nak tengok actual macam mana untuk memastikan sama ada NZD naik ataupun turun. USD ada CPI, ada core CPI, dan fokusnya adalah lebih teruk. Mungkin berkenaan dengan kita punya pandemik sekarang ni, jadi mungkin menyebabkan ada berlaku sedikit penurunan di CPI. RBNZ Monetary Policy Statement, ini yang penting. RBNZ rate statement. Lepas tu of course kita nak tengok sekarang apa sebenarnya official rate bagi NZD pada hari Rabu. Penting untuk memastikan pergerakan untuk this quarter, or half of the year, macam mana pergerakan NZD. Kita akan tengok sama ada naik, turun ataupun stagnan mendatang. Kita akan tengok. Kemudian GBP ada prelim, GDP, lepas tu ada Fed Powell, which is Federal Reserve untuk hari Rabu. Jadi ada pergerakan lah kan. Dia kata Fed Chair Powell ada kata apa-apa yang penting kita kena tengok. AUD kita ada employment change, unemployment rate. Kemudian kita ada NZD annual budget release, pun penting sebenarnya untuk annual budget release, sama ada besar ataupun kecil. Macam mana cara diorang nak growkan ekonomi NZD, New Zealand dollar. Kemudian GBP kita ada BOE, Government Belly Speak. Lepas tu kita ada USD, Unemployment Claim. Kita nak tengok sama ada menaik atau menurun. Dan kemudian Kanada kita ada Government Policy. Banyak speak untuk minggu depan. Kena ambil perhatian, kena berhati-hati dengan sesetengah pair yang akan menjadi sangat-sangat volatile. Mungkin berkaitan dengan pandemik. Kebanyakannya berkaitan dengan pandemik. Anda boleh check fokus apa yang mereka akan kata. Kemudian di hari Jumaat kita ada Euro, kita ada USD. Berkenaan dengan Jerman. So kita tengok kat chart. Saya ada beberapa chart, hanya ada 5 chart sahaja. Jadi saya tengah buat backtest. Dan biarkan. Tapi ada 5 currency yang menjadi pilihan saya lah. Currency yang menjadi pilihan saya. Tapi sebelum tu saya nak kejap kita akan buat analisa daripada atas ke bawah lah. Kita akan menggunakan time frame yang besar dulu. Euro USD menandakan penurunan, masih menunjukkan penurunan di dalam monthly, which is kalau anda kata di time frame monthly, dia sebenarnya sedang menuju ke arah kawasan-kawasan atas lah. Kawasan-kawasan atas, which is ini sangat-sangat relevan untuk kawasan atas. Ini relevan untuk kawasan atas. Jadi kita nak tengok sepanjang perjalanan sebelum dia naik ke atas lah. Jika kalau ke bawah, dah ada dekat dalam zone,
terus terang dah dekat dalam zone. Dia cuma tinggal tunggu time je untuk naik ke atas. Jadi untuk monthly kita dah nampak pergerakan, dia dah ada dekat paling bawah sekali, harga yang paling bawah untuk bulan lepas dia dah. Dan kemudian weekly minggu lepas dia tak berjaya close, tak berjaya close di bawah daripada kita punya base, kita punya base kat situ. Jadi of course kita akan tandakan dulu, kita akan tengok, kita akan perhatikan dekat kawasan sini ada apa. So dan kita daily nampaknya dia dah duduk dekat kawasan-kawasan bawah. Jadi disebabkan weekly, kita akan tengoklah kawasan-kawasan untuk kita entry. Baik, jadi apa yang saya nampak dekat kawasan weekly, kawasan H4, bagi saya tengok sekejap. So baik, jadi ini apa yang saya nampak lah. Dia dah ada high low, lower high, lower low. So dan kita jap, ini dah lain dah ni. Kita nak check pattern yang macam ni sebenarnya, which is bila dia sampai kat situ dia kena ada satu lower low, dan kemudian dia ada satu break high. So memandangkan sebenarnya ini adalah kawasan entry yang terbaik, dan ini adalah kawasan untuk kita letak stop loss. Jadi dia dah bergerak, jadi kita tak boleh nak analisa lebih kat situ. Nampaknya dia punya risk reward sangat cantik. Baik, jadi apa yang saya akan buat sebenarnya dia dah touch kat kawasan ni. Dia dah touch kawasan ni, jadi kita dah tertinggal bus lah cerita ni. Tinggal bus. Biasanya saya akan kat sini. Jadi apa yang saya buat, saya nak pastikan dia naik. Saya tengok daily, dia dekat mana. Daily nampaknya untuk besok, untuk besok apa yang saya tunggu dekat Euro USD adalah dia buat satu base baru kat sini. Kalau dia buat lah, kalau dia buat, dan kemudian saya akan masuk kat time frame H1. Low high low. Baik. Ini jadi kita akan tengok kawasan-kawasan sini lah untuk kita buy. Dengan risk and reward yang dia sediakan adalah risk and reward yang dia akan sediakan adalah sini ke sini. Risk and reward yang cantik 50 pips, pun tak cantik sangat sebenarnya, tapi boleh kita boleh ambil. Kalau 50 pip, so saya membayangkan dia dekat kawasan sini lah. Dia dah mulakan kenaikan, so berhati-hati. Berhati-hati kat kawasan sini. Ini kawasan untuk entry, and after that saya akan tengok kawasan ni untuk letak SL saya lah. 50 pip which is sangat besar, so kena perhatikan betul-betul lah. Kena perhatikan betul-betul. 50 pip besar dia punya SL. Macam ni dia, kalau dari situ dia just bagi 36 pip. 36 pip bunda, 40, 80, 80, 120. Kalau ada dari sini masih tak sampai lagi, dia punya TP. 120, so masih dekat sini lah. So saya melihat dekat kawasan-kawasan sini pun ada base nampaknya kat situ.
kalau kita masuk kat time frame daily, so then dia okay, ke kawasan sini lah. Okay, sangat cantik untuk kita sell balik sebenarnya, ataupun kita boleh naik atas. Tapi okay, ini perancangan saya nak buy daripada bawah. Okay, buy daripada bawah dengan reset reward saya letak, which is 1:3. Okay, ni EU. Okay, settle EU settle. Saya nak buy EU, nak buy, and after that rasa janggal sikit macam tu. Oops, jadi dia dia buat macam tu lah. Okay, sorry. Okay, tak apa. Baik, untuk USD CAD, okay, monthly di dalam keadaan uptrend menunjukkan USD masih lebih kuat daripada daripada Kanada. Dan sekarang ni dia dekat kawasan yang tertinggi, antara yang tertinggi lah. Okay, dekat kawasan monthly. Okay, the base, dia duduk dalam base monthly. Kalau dia nak lepas daripada base ni lama. Okay, so dia dah dekat base untuk sell. Okay, dan next destination di sini. Okay, next destination di sini. Dan itu kalau dia respect lah. Okay, which is saya tengok ni pergerakan ni lama. Okay, untuk dia sampai ke sini. Jadi untuk weekly minggu lepas dia dah bagi kita kawasan, dan dia dah mulakan pergerakan. Okay, dan dia dah ada base kat situ. Untuk daily base dah ada, so dan kita tunggu dia naik balik lah. Okay, kita tunggu dia naik balik, dan after that dia turun. Perancangan saya untuk USD CAD, dia nak naik dan dia nak turun balik. Tengok dekat time frame besar lah. Okay, saya nak tengok dia dekat naik atas dan turun bawah. Bukan nak tengok lah, tak boleh lah nak cakap kita nak tengok kan. Tapi that's it. Saya nak tengok, saya akan perhatikan dia akan naik dan kemudian buat pattern lah. Okay, pun masih juga boleh valid kalau untuk kita tengok dekat macam dekat sini ada dia punya kawasan. Tapi saya nak tengok kat kawasan sini apa yang dia nak buat, which is kat kawasan sini. Okay, kawasan sini saya nak tunggu apa dia buat. Saya membayangkan dia nak naik atas. Alhamdulillah. Mungkin saya nak adjust, mungkin saya nak kongsi sikit lah macam mana nak guna Fibonacci, which is Fibonacci untuk saya tengok sama ada dia kena ke tidak kalau untuk saya mencari peluang peluang sell kat situ, which is kalau kawasan yang saya tanda tu adalah dekat kawasan 382 ataupun 23. Kena tengok dekat price action yang sini macam mana, apa yang jadi. Okay, UCAD settle, UCAD settle, kemudian AUD USD. Okay, saya nak limitkan sikit lah dengan saya punya analisa sebenarnya. Okay, penurunan yang sangat kuat, mungkin boleh break. Okay, destination kemungkinan besar boleh jadi di kawasan ini. Ada base untuk monthly, which is tak boleh kita pandang rendah walaupun dah sentuh, tapi kita kena tunggu dia naik ke atas. Weekly minggu lepas, okay, dah masuk ke kawasan base. Okay, masuk kawasan base, and after that dia dah ada kat dalam, jadi kita dah boleh cari peluang untuk sell. Okay, dia kena respect, kita kena perhatikan lah sama ada dia respect ataupun tak kawasan dia.
kawasan dia. So ada kawasan untuk kita sell. Kita tengok daily dia dekat mana. Yes, pun dekat kawasan sell. Highly recommended untuk kita sell. Untuk kita sell sementara lah sebelum dia naik balik ke atas lah. Okay, and after that H4. Okay, H4 kita tengok H1 lah senang. Okay, untuk H1 okay, apa yang saya tunggu sekarang ni, ini adalah zone. Okay, zone untuk saya nak tunggu dia break dulu kawasan atas ni. Okay, break dulu. Sekejap, break dulu, and after that saya nak dia break kawasan ni juga. Okay, kalau dia break kawasan ni, kawasan bawah atas ni, dan dia break kawasan bawah ni, membuat satu pattern lah. Okay, membuat satu pattern. So dan kita dah boleh mula cari kawasan sell lah. Mungkin kebiasaannya saya cari kat kawasan sini. Okay, tapi kita kena tengok dulu, tapis dulu, cari kawasan support become resistant. Okay, so AUD USD kita kena tunggu dulu untuk cari setup untuk sell. Okay, AUD USD. Okay, AUD USD settle. Baik, untuk GBP USD, which is pair antara kegemaran ramai orang, monthly dalam keadaan menurun, menunjukkan yang sebenarnya USD sangat-sangat kuat. Okay, dan kita nampak ada satu kawasan, ada yang tak kena dengan cat. Sorry lah. Okay, dia tak buat base lagi untuk monthly, masih lagi kuat. Okay, dan kalau saya tengok kawasan atas ni pun okay, dia ada destinasi lah. Okay, dia ada destination dia dekat kawasan atas tu. Kenapa saya tak ambil kawasan sini? Sebab dia dah ambil dulu. Okay, so dia jangan kacau. So weekly minggu lepas apa yang dia dah buat? Okay, minggu lepas weekly dia dah dekat dalam kawasan, dia dah masuk. Okay, dan ini adalah dia macam case sama lebih kurang macam AUD tadi lah. Okay, so dia dah dekat dalam zone. Okay, dia dalam zone untuk kita buy. So dan kita tengok daily pun, daily tak ada buat apa-apa. Daily pula dia kuat, dia lebih kepada untuk kita sell. Okay, sell dengan dia punya target dia kemungkinan besar dekat kawasan sini. Okay, kawasan sini. Jadi kita pergi dekat time frame yang lebih kecil. Saya tunggu dia masuk dulu dalam lah. Okay, tunggu dia masuk dalam dulu untuk dia buat sedikit price action lah. Okay, price action. So itu GBP. Betul, GBP. Saya tunggu dia masuk dalam buat pattern lah. Okay, GBP AUD dan GBP USD, and after that last but not least kita ada NZD, which is minggu depan banyak pergerakan-pergerakan yang penting lah. Okay, okay, monthly nampaknya dalam keadaan downtrend. Okay, keadaan downtrend, and after that ada satu base yang kacak. Okay, macam dah kena ambil, tapi kita kena tengok dulu kawasan dalam tu. Dan di sini jauh di sudut pedalaman ada satu base untuk kita buy. Kalau menurut newsnya, okay, kalau NZD menguat, jadi dia boleh pergi ke kawasan atas ni dulu. Okay, sebelum dia meneruskan perjalanan turun. Okay, jadi kita tengok weekly lah, apa candle yang dia dah buat semalam, apa price dia buat semalam, minggu lepas. Dia dah buat base. Okay, dia dah buat base kawasan sini, belum masuk lagi. Kita tunggu minggu ni dia masuk lah. Nampaknya kan, dia masuk je, terus kita cari peluang untuk kita. Mungkin dalam hari Senin besok,
kita boleh tengok lah sama ada dia nak buat apa-apa kan. Ingat kalau dia dah tembus, dia tutup kat kawasan atas ni, okay, tak payahlah nak sell lagi sebab kita ada lagi satu zone yang besar lah yang kuat. Tapi untuk daily nampaknya dia ada peluang untuk kita buy. Okay, dia bagi kita peluang buy. Okay, kalau dia naik ke atas kita cari peluang sell, kalau turun bawah kita cari peluang untuk buy. Jadi nak tengok dia punya berapa pip lagi, sebenarnya jauh. Okay, jauh lagi sebenarnya dia nak sampai ke atas. 70 pip lagi. Okay, so NZD saya belum lagi ada keputusan. Okay, belum ada keputusan. NZD USD belum ada keputusan. Tapi guys, kita ada 5 pair. Saya akan mula trade menggunakan live. Okay, doakan saya demi rezeki saya. Okay, demi rezeki saya insyaAllah. Dan saya akan cuba share sebanyak mungkin apa yang saya tahu. Okay, apa yang saya tahu, apa yang mungkin anda semua nak tahu kan. Saya akan cuba fokus pada major pair lah. Okay, sebab dah banyak kali saya try tengok, setiap kali saya buat analisa, lepas tu kena dragging, lepas tu kena buat 2-3 part, jadi menyusahkan semua orang. So terima kasih banyak-banyak. Doakan semoga trade saya berjaya, dan saya doakan trade anda semua berjaya lah. Okay, terima kasih. This is my FX channel. Assalamualaikum dan selamat trading.